Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar. Baik, hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan satu topik berkaitan pewarisan. Okey, hari ini kita akan mempelajari macam mana mekanisme pewarisan itu berlaku. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan alel, okey, dan alel dominan dan alel resesif. So hari ini kita akan lihat bagaimana proses mekanisme pewarisan itu dilakukan. Baik, mekanisme pewarisan Gregor Mendel ialah orang yang pertama yang menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam. Baik, gambar sebelah itu awak boleh lihat gambar Gregor Mendel, yang telah mendapat pengiktirafan dunia dan dikenali sebagai gelarannya ialah bapa genetik. Baik, apa yang Mendel sumbangkan ni? Ini yang kita nak lihat dan kita pelajari hari ini. Baik, Mendel menggunakan pokok kacang pea berbaka tulen. Okey, dalam kajian Mendel dia guna pokok kacang pea yang berbaka tulen. Okey, yang berbaka tulen dengan eksperimen dia merujuk pada kacukan yang melibatkan monohibrid. Baik, apa itu baka tulen? Baka tulen itu maksudnya kalau sepasang alel itu, okey, yang menentukan satu sifat itu, dia hadir dengan sepasang gen yang sama jenis. Okey, yang sama jenis. Sama ada kedua-dua alel yang hadir tu, gen yang hadir itu adalah gen dominan ataupun dia adalah merupakan sepasang alel resesif. Itu maksudnya baka tulen. Maksudnya dia tidak ada campuran. Kalau campuran dalam sepasang alel itu ada ada dominan, huruf besar, dan ada resesif. Ini campur. Okey, ini campuran. Okey. Campuran yang ni adalah tulen. Okey. Baik, kacukan secara monohibrid. Monohibrid itu hanya melihat kepada satu sifat sahaja. Okey, satu sifat sahaja. Seperti rambut. Contohnya pada badan manusia lah. Kita ambil contoh kat badan manusia ni dia ada kita lihat pada rambut. Rambut merupakan salah satu sifat yang boleh diwarisi daripada ibu dan ayah. Ataupun kita sebut parent. Ataupun bahasa Melayu kita sebut induk. Okey. Baik, sifat-sifat yang boleh diwarisi ini, contohnya sifat rambut ini, kita lihat banyak ciri yang kita lihat pada rambut. Sama ada warna dia, okey, ataupun struktur dia. Okey. Bila sebut monohibrid, kita kena pilih salah satu saja kita yang kita nak kaji. Okey, sama ada kita nak kaji sifat rambut, warna rambut, ataupun kita nak kaji sifat rambut berdasarkan struktur dia. Kerinting ke ataupun lurus. Alright. So merujuk kacukan monohibrid ini, okey, pada pokok kacang pea yang berbaka tulen yang dibuat oleh Mendel ni, maksudnya Mendel ni dia hanya kaji sifat. Contohnya dalam satu pokok tu kita boleh lihat ketinggian dia, okey. Bunga yang terhasil tu bunga berwarna-warni putih ataupun sebaliknya, okey. So macam-macam sifat. So Mendel hanya ambil satu sifat untuk kaji dengan cara kacukkan dua induk yang kedua-duanya adalah baka tulen. Okey, baka tulen maksudnya dua-dua bawa alel yang tak bercampur. Okey, dua-dua tidak ada unsur campuran dalam sepasang alel yang menentukan sifat pada induk itu. Baik, pada tentang kacukan monohibrid yang dibuat oleh Mendel ini, okey, dia melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa, contohnya ketinggian ataupun disebut tinggi atau rendah. Okey, baik, kita lihat. Ini Mendel punya research lah ataupun kajian dia lah. Melalui eksperimen yang dia buat pada pokok kacang pea. Dia kaji berkenaan dengan tinggi. Okey, ketinggian pada pokok kacang pea.
Dia tak lihat lain. Warna pokok kacang pi ke, warna bunga ke, dia tak mau lihat. Dia tengok tinggi saja. Dia ambil satu sifat saja pada pokok kacang pi. Baik, dalam satu sifat pokok kacang pi tu ada dua varian lah. Kalau dia pilih ketinggian, sifat yang nak kaji tu ketinggian. So dalam ketinggian tu dia akan kaji dua varian, iaitu sama ada tinggi atau rendah. Okey, tinggi atau rendah. Baik, Mendel melakukan kacukan antara pokok kacang pi tinggi, baka tulen, okey dah bagi tahu tadi. Okey, dengan satu pokok kacang pi kerdil. Kerdil tu maksudnya pendek lah. Dia tak tinggi. Ataupun terbantut. Okey. Berbaka tulen juga. Baik. Pokok tinggi, baka tulen ialah pokok ini genotip T besar, T besar. So, T besar ini mewakili pokok tinggi. Pokok kacang pi yang tinggi. Kacang pi, saya buat arrow atas maksudnya tinggi. Tinggi. Okey. So, dan berapa generasi sebelumnya? Dia maksudnya tidak ada campuran lah. Okey. Dia ambil daripada berturut-turut anak daripada pokok kacang pi yang baka tulen ini. So, untuk pastikan bahawa gen yang dibawa oleh pokok kacang pi yang tinggi ini memang baka dia betul-betul tulen. Sebab tu dia merujuk pada asal usulnya memang baka tulen dari beberapa generasi yang di atas dia. Okey, so tidak ada campuran, tidak ada baka campuran bagi genotip yang dibawa oleh pokok kacang pi tinggi ini. Dan berapa generasi sebelumnya? Okey, pokok kerdil baka tulen juga okey, dikaji untuk dikacukkan di sini. Dia bawa alih jenis T kecil, T kecil. Okey, ini untuk pokok kacang pi yang rendah lah ataupun kerdil lah. Dan juga memang dia ambil anak-anak ni untuk dikacukkan ini dengan daripada generasi yang sebelumnya. Okey, daripada generasi yang sebelumnya itu memang generasi kerdil yang baka tulen. Maksudnya tidak ada campuran. Confirm tidak ada campuran dengan baka campuran dominan dan resesif dalam satu alel. Sepasang alel. Okey, baik. Generasi yang pertama, hasil daripada kacukan disebut filial. Okey, ini untuk makluman Okey, nanti kita lihat di mana kedudukan generasi pertama. Generasi pertama ini adalah anak lah. Anak kita akan lihat dalam struktur mekanisme pewarisan nanti. Dia adalah kumpulan anak yang pertama. Baik, generasi pertama hasil ini disebut sebagai generasi filial pertama ataupun simbol dia sebagai F1. F1. Okey, dan apabila individu daripada F1 ini dikacukkan, maksudnya anak yang dapat itu, okey, ambil dua anak tersebut dan kacuk balik. Kawinkan balik. Okey, kacukkan balik untuk dapat anak yang baru. Anak yang baru ini disebut sebagai generasi filial kedua ataupun simbol dia F2. Okey, ini akan terhasil supaya kita kacukkan. Baik, sebelum itu kita kena faham juga maksud genotip. Okey, baik, genotip merujuk pada maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Maklumat genetik ini adalah merupakan susunan pasangan alel, susunan gen yang terhasil. Okey, susunan gen yang terhasil. Sebagai contoh, kita boleh lihatlah, okey. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada gambar rajah di bawah. Okey. Nampak tak? Genotip. Kita lihat formasi dia ataupun bentuk pasangan dia. Setiap anak bentuk pasangan gen dia adalah satu T besar, satu T kecil. Okey. Keempat-empat anak dia punya pasangan gen dia adalah sama. Okey, T besar, T kecil. Itu menunjukkan maklumat. Daripada genotip ni kita boleh tahu maklumat apakah gen yang bergabung.
untuk membentukkan pasangan dia. Adakah gen dominan dengan gen dominan, adakah gen dominan dengan resesif, ataupun gen resesif dan resesif. Itu maksudnya maklumat. Kita tak akan tahu maklumat gen yang terhasil. Baik, fenotip pula dia merujuk pada ciri fizikal yang dipamerkan. Okey, maksudnya bila susunan gen itu dah bergabung, okey, dia akan menunjukkan ciri sifat yang akan keluar pada anak itu. Okey, so sifat yang muncul, yang keluar, yang boleh nampak dengan mata bila dia dilahirkan, okey, maka fenotip ini kita akan dapat lihat dengan jelas. Okey, ciri-ciri fizikal. Fizikal itu maksudnya luaran pada organisma itu akan terpamer. Okey, contoh kat sini, T besar, T kecil, dia punya bentuk fenotip yang kita boleh nampak dengan mata kasar dia adalah pokok kacang pea ni adalah akan lahir anak yang mempunyai sifat tinggi. Okey, tinggi, tinggi, tinggi. Sekarang ni kita hanya sekadar fahamkan apa itu genotip. Genotip itu adalah susunan gen yang bergabung dalam satu pasangan, sama ada dominan atau resesif, ataupun dua-dua dominan, dua-dua resesif. Okay? Dan fenotip pula ialah ciri fizikal yang akan ditonjolkan oleh anak itu akibat daripada pasangan gen dominan, resesif, atau dominan resesif yang kita telah kacukkan itu. Okey, baik. So maksudnya genotip ini disusun oleh dua sepasang gen. Okey, kita akan dapat terbentuk daripada sepasang gen genotip ni yang bergabung, dan akibat terbentuk gabungan itu akan terhasil ciri fizikal yang tertentu. Okey, baik. Nanti kita akan belajar macam mana ciri itu boleh muncul. Okey, baik. Sekian, terima kasih.